Diciptakan seorang insan lembut hati berredup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan aduhai ya Rasulullah, berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam jelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tingkah lakunya dijadikan sunnah, hadis adalah mutiara sabdanya. Wahai Nabi pilihan ilahi, di setiap langkahnya mencerminkan syurga, tak tergambar tinggi pekertinya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, عطفتي يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم كرامي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nun di akhirat sana sedang menunggu diri kita, sang kesuma bidadari syurgawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sentiasa mengingati kita. Bertanyalah pada hati kita, cintakah kita padanya? Mengapa kita lega? Sedarlah dunia hanya sementara, cuma syafaatnya yang lebih utama. Berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam gelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tangis dalam doaku merindukan
serahkan dirimu munajat dalam syahduku, mohon restu hati gundah gulana diam tak berirama, seandainya ku bisa bertemu denganmu. Tangis dalam doa, tangis dalam doa, munajat dalam syahdu, demi kata janji satunan apa seandainya ku bisa bertemu denganmu. Ya Rasul, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, peluang dan ruang untuk pagi ini kita berkumpul bersama-sama dan bersama-sama kita mensyukuri di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan, terutamanya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, bersyukur sangat. Tuan-tuan dan puan, jadi untuk pagi ini kita berkumpul di atas satu matlamat yang sama. Kita berkumpul dalam satu majlis ilmu dan kita sekarang ini berada dalam slot sharing tajwid. Jadi tuan puan bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran, komitmen anda semua pada pagi ini yang sudah menunggu mungkin daripada awal pagi tadi, dah bersedia, dah selesai kerja rumah dan sebagainya, dan pagi ini memang dah get ready dah untuk menimba ilmu, insya-Allah. Jadi saya akan bantu anda untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan hal-hal berkenaan yang berkait rapat dengan bacaan ataupun khususnya pada ilmu tajwid lah, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam, saya menjawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan jangan lupa untuk bantu saya, tolong sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang kita buat ini tuan-puan mendapat ganjaran pahala yang besar. Dan sekaligus Allah menaikkan darjat kita sebagai orang yang sentiasa cuba untuk memartabatkan Al-Quran di dalam diri kita, diri kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap juga untuk bersedia dengan mushaf masing-masing, Al-Quran, buku nota, okey, buku catatan dan sebagainya, alat tulis kan, itu paling penting lah. Sebab nak menulis kenalah ada pen ataupun pensel kan. Jadi saya harap pagi ini semua dalam keadaan minda yang positif, ceria selalu tuan-puan. Saya doakan agar tuan-puan sentiasa berada dalam keadaan yang, orang kata apa, masalah tetap ada tuan-puan. Setiap manusia dia akan ada masalah dia. Cuma biarlah masalah itu dapat ditangani dengan baik, dapat diselesaikan dengan baik. Kalau kata ada masalah sekian, kita tahu macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin macam saya selalu sebut sebelum-sebelum ni, atas asbab kita memulakan harian kita dengan membaca Al-Quran, jadi Allah mempermudahkan urusan kita, urusan harian kita. Sesuatu perkara yang datang sebagai masalah tetapi menjadi kesenangan buat kita. Atas faktor apa? Mungkin atas orang kata apa, syafaat Al-Quran ini sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Okey, yang dah bantu saya untuk share, terima kasih. Semoga Allah membalas jasa anda semua. Terima kasih juga kepada penyumbang star. Saya nampak tadi Puan Safiah kot. Terima kasih kerana sentiasa support. Okey, dengan sumbangan star tu. Dia bukan star saja tuan-puan. Star tu ada nilai yang besar sebenarnya. Sangat-sangat membantulah kami di Easy Ngaji ni. Baik, terima kasih. Tapi yang tak bagi star tak apa, jangan merajuk pula kan. Saya tak sebut ke ustaz ni nak orang bagi star je ke? Tak adalah. Tuan-puan support kami dari segi menonton, join sharing tajwid, join segala program-program yang kita anjurkan, itu pun
dah cukup menzahirkan. Tuan-puan ni memang betul-betul support kami lah. Easy ngaji ni. Alhamdulillah. Jadi untuk pagi ni tuan-puan, seperti biasa kita akan istighfar dulu. Jadi jom sama-sama kita nakkan keberkatan, barakah di atas pertemuan ini, perhimpunan kita pada pagi ini. Kita sama-sama dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, jom kita teruskan. Lain kali jangan sebut Ustaz. Kenalah sebut. Kan? Say thanks. Malu pun tak? Jangan malu, tak apa. Benda baik insya-Allah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Mari. Ahlan wa sahlan. Ambil tempat duduk depan sekali tuan-puan. Banyak lagi tempat kosong ni Okey? Yang belum share tolong share dulu. Baiklah, jom kita istighfar dulu sama-sama tuan-puan. Dah bersedia ke? Dan kita bersama-sama muhasabah, kita betulkan niat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan kerana orang lain, tapi kerana Allah. Kerana Allah saja yang ada orang tak apa yang membuatkan kita menjadi seseorang yang berjaya, memiliki kejayaan dari apa-apa jenis sudut pun, daripada pelbagai sudut, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ready ke semua ni? Cuba tulis sikit di ruangan komen, kita nak tengok berapa ramai yang sudah bersedia. Tuliskan di ruangan komen tuan-tuan. Tak ramai lagi ni. Kena share dulu. Mungkin hari ni ramai ambil vaksin kot ya. Semalam pun adalah berapa seorang dua yang khabar kata pagi ni nak ambil vaksin. Mari masuk tuan-tuan perempuan ya. Okey. Baik, tarik nafas. Jom kita mulakan bacaan istighfar kita. Okey, sedia? 1, 2, mula. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. InsyaAllah moga-moga apa yang kita lafazkan sebentar tadi kita dapat hayati dengan baik, dan insyaAllah moga-moga Allah memberikan keampunan kepada kita, memberikan barakah kepada kita, sentiasa memberi peluang kepada kita untuk menimba ilmu, menambah ilmu. Okey, jadi apapun kita bersyukur di atas apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Puan Haidah tak dapat join. Okey, baik Puan. Selamat. Okey. So, untuk hari ni tuan-tuan dan puan, kita akan sambung bacaan semasa kita pada ayat 272. Hari ni kita sambung untuk satu ayat sahaja. Okey, masih lagi pada muka surat 46. Tuan-tuan dan puan, masih lagi dalam muka surat 46 ayat 272 surah Al-Baqarah. Okey. Siapa yang ada Quran boleh bersedialah untuk bacaan kita pada pagi ini. Baik, jadi seperti biasalah kita akan baca dulu ayat ini bersama-sama. Tuan-puan yang berada di rumah, pastikan lontarkan suara sebaik mungkin. Nak baca kuat-kuat terpulang. Tapi yang penting kita betul-betul baca dengan bersungguh, pelihara dari sudut makhraj dan sifatnya. Kita applykan apa yang kita dah belajar sepanjang kita mengikuti sharing tajwid ini, dan hasil daripada penerimaan ilmu tuan-puan bersama guru-guru tuan-tuan perempuan sendirilah selama-selama ni. Baik. Cik duduk depan ni lambai tangan. Okey, selamat, bye-bye. Bye-bye. Okey. Jom kita mulakan. Tarik nafas tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita mulakan bacaan kita. Ready? Okey, yang baru masuk, selamat datang. Jom kita terus pada bacaan kita ya. Okey, sedia? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi jom kita terus pergi pada sesi bedah membedah.
Okey, dah sedia ke dengan alatan bedah masing-masing? Okey, jom kita mulakan insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Baik. Laisa. Tuan-tuan dan puan, huruf lam yang bersabdu ini, okey. Kalau kita nak memulakan bacaan padanya, maka hanya kita perhatikan, fokus hanya pada baris atas tu sahaja. Abaikan sabdu itu. Kerana sabdu itu akan dibunyikan apabila kita sambung dengan ayat yang sebelumnya. Jadi bila kita nak ibtidak ni maksudnya nak memulakan bacaan, maka sebut sahaja lam berbaris atas. La, laisa, laisa. Jangan kita bawa tarik sabdu tu. Laisa alai. Nanti bila tanya kenapa baca macam tu, kita pun kata sebab ada sabdu. Jadi bukan begitu tuan-puan kaedahnya. Jadi terus saja pada baris atas la dan matikan ya. Yang mana ya ini tuan-puan pun tahu, ini adalah ya lin yang bersifat lunak ataupun lembut. Laisa, laisa alaika. Kemudian huruf sin baris atas sa. Macam biasalah. Kemudian huruf ain yang mana datang daripada makhraj kerongkong kita. So kita kena sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Laisa laisa alaika. Dapat tak bunyi dia? Kemudian sekali lagi bacaan lin kita jumpa ya yang mati yang ada sukun padanya sebelumnya baris atas. Ni pun samalah bacaan lin. Okey, bacaan yang berunsur lunak ataupun lembut. Laisa alaika hudahum. Laisa alaika. Gitu. Huruf kaf ni baris atas kan? Ka lah macam biasa. Dan ingat dalam huruf kaf ni bukan hamzah, tuan-tuan dan puan, tetapi huruf kaf itu sendiri. Okey, huruf kaf kecil ataupun kita kata kepala huruf kaf. Betul juga. Yang penting bukan huruf hamzah. Baik. Kemudian huda, ini huruf ha simpul ataupun kita sebut ha bulat kan? Ha simpul, ha bulat, ha maruku. Macam-macam istilah lah. Nak bagi orang faham dan ingat, kenal lebih jelas lagi. So banyak istilahnya. Ha simpul, ha bulat, ha maruku. Saya sebelum ni pernah ajar student saya yang kelas asas kan, yang memang baru-baru nak kenal huruf ni. So saya sebutlah ha maruku. Sebab bersimpul-simpul macam tu kan. Kemudian da, huda. So hu ni pada depan, muncung bibir tuan-tuan perempuan, sebab dia berbaris hadapan. Alaika hudahum. Da di sini kita tengok ni ada alif mat tuan-puan. Nampak ni? Ni alif mat sebelumnya baris atas. Jadi ianya perlu dibaca 2 harakat dan hukumnya mat asli ya. Hudahum. First time dengar ha maruku. Iyalah. Saya sebab saya yang ngajar gitu kan. Mungkin ada orang yang guna, cuma tak tahu. Wallahualam. Sebab hari tu saya tengok dia macam maruku. So saya nak bagi mak-mak apa-apa ni ingat. Saya sebut lagi tu. Kalau sebut ha bulat mungkin macam tak kenal lagi kan. Faham tuan-tuan puan, kelas asas kelas asas. Nak bagi orang ingat. Apa pun kita kena tahu bunyinya tepatlah. Hu, ha, hi, hu gitu. Berbeza dengan ha pedas, ha tengah kerongkong kan. Baik, kemudian kita tengok lagi. Ni ha. Ni saya istilahkan, kalau ha bentuk macam ni, saya istilahkan ha apa ni? Siapa ingat? Itu istilah je, pendekatan. Nak bagi senang ingat. Dalam kitab tak ada tulis tuan-puan. Al-ha harfu ha maruku. Dalam kitab Arab ke mana tak ada tulis pun ha maruku Itu istilah kita je. Nak bagi ingat. Ni ha apa ni?
Kalau tadi ha meruku, yang ni ha. Siapa ingat saya pernah sebut ni awal-awal dulu. Time awal-awal dulu. Kalau bentuk macam ni ha apa panggil? Ha taugi. Saya dulu selalu sebut juga ni. Tak ada ingat lah. Puan Hasanah Ahmad. Ingat. Ni ha kacang. Kacang rebus. Itu yang kalau kita tengok ada kawan-kawan sebut kacang rebus telur intan, saya pun tak tahu macam mana boleh berlaku. Ha kacang kacang rebus telur intan. Ni bentuk je macam kacang. So kalau dulu dalam kelas asas pengenalan huruf, saya sebut lah kat mak-mak, ayah-ayah tu kan. Kalau macam ni, ada satu kategori lah ni. Maknanya, apa yang saya nak sampaikan, ha bulat ni, ianya boleh datang dengan pelbagai keadaan. Mengikut keadaan dia lah. Kalau dia bersambung ketika di tengah macam mana, ketika di permulaan macam mana. Kalau mula-mula macam ni tulis dia. Kalau di tengah, ha ni akan tulis macam ni. Tu kata ha kacang. Okey, ni macam kacang rebus, RNR kan. Warna kuning tu. Berapa ke? RM5 berapa gram baginya. Okey, jelas tuan-tuan Apa pun bunyinya ha di pangkal kerongkong kita. Laisa 'alaika hudahum. Hum, kemaskan bunyi dia, disiplinkan, jangan hum, H-U-M. Baik, mim mati bertemu waw ni hukumnya apa dia? Izhar syafawi, mim mati. Jelaskan makhraj mim, makhraj dan sifatnya. Sekali dua-dua tu. Hudahum wala, waw berada atas wa. La kat sini mat asli juga. Alif mat kecil ni, celah-celah ni nampak ni. Hati-hati nah, jangan terlepas. Walakinna Allah yahdi. Walakin, nun bersabdu. Kat sini wajibul gunnah. Okey, nun musyaddadah. Nun bersabdu kita mesti apa nama? Boleh. Kita mesti kena dengung kadar 2 harakat. Boleh nah? Kadar dia lah. Kadar dia 2 harakat. Untuk wajibul gunnah. Boleh ke? Kacang kuda. Kacang tanah rebus. Tak kisahlah tuan-puan nak pakai kacang apa pun. Janji kita kenal hurufnya, tahu macam mana nak baca dia. Boleh? Walakin, okey tadi saya dah sebut wajibul gunnah. Kemudian kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni kita kena tebalkan dia. Lafzul jalalah. Kita kena taghliz. Taghliz ni maksudnya tebal. Jadi tebal sebab apa? Sebab sebelumnya baris atas, iaitu pada nun ni lah. Jadi nun ni hanya asbab saja. Nun yang berbaris atas ni hanya asbab. Lam pada kalimah Allah ni perlu dibaca tebal. Tetapi pada nun itu kita kekalkan barisnya. Walakinna, na. Jangan bawa pengaruh tebal lam tu pada nun. No, na. Walakinna nallaha. Walakinnallaha. Begitu. Okey. Kemudian ni ha beri atas. Ni ha ni kalau ha yang bentuk macam ni, saya istilahkan ha bendera. Ha bendera ni. Dia macam flag macam bendera tu. Walakin, ni kalau ha simpul ataupun ha bulat yang berada di hujung penulisan, macam inilah keadaan dia. Saya bagi pendekatan dengan bayangkan, oh ini ha bendera macam tu. Walakinna Allah yahdi man yasha. Boleh ke tuan-tuan puan-puan? Yahdi. Ni sekali lagi ha simpul kita jumpa ataupun ha kacang tadi kan. Yahdi, ya pada atas ya, di 2 harakat. Ni ya mad sebelumnya baris bawah.
Walakinna Allah yahdi man yasha. Di dua harakat, nun mati bertemu ya. Kat sini hukumnya idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan, kita masukkan bunyi nun ke dalam ya. Ya bi gunnah. Ingat, kena ada dengung. Gunnah ni maksudnya dengung. Bi gunnah, dengan dengung. Okey. Dan ingat, pantang larang bagi hukum idgham kat sini. Jangan, ingat tak pantang larang dia apa tuan-puan? Jangan bunyi apa? Ingat tak saya selalu sebut kat sini? Jangan bunyi. Siapa boleh? Siapa yang dapat kopi ayat-ayat saya sebelum ni? Kan kita kata dengung kan? Mai. Tapi masuk tu jangan. Ada satu istilah tu. Jangan apa? Siapa ingat, tuan-tuan perempuan? Ada satu perkataan saya selalu sebut. Okey tuan-puan, pastikan kita nak masukkan bunyi nun ke dalam ya ni. Jangan apa? Jangan beranak. Wek. Yes. Jangan buat bunyi kosong. Ingat tu. Alhamdulillah. Jangan beranak. Okey lah tu. Kita cuba kan? Tak apa. Belajar dari kesilapan. Jangan bunyi tepat. Jangan bunyi tepat itu hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Okey. Jangan bunyi kosong. Sebab kita tahu nak masuk. Jadi masuk ni tak boleh masuk kosong je. Jangan kosong. Man yasha. Dia kena berisi tu puan. Masuk tu berisi. Berisi apa? Unsur dengung tu lah. Mai. Jangan mai. Beza. Mai. Bunyi hidung tu. Cuma bunyi dia tidaklah pekat. Istilah pekat bunyi dia tak pekat lah. Macam kalau kita bandingkan dengan hukum wajibul gunnah. Macam yang walakin ni. Tengok ni. Kan? Walakin. Bunyi pekat. Sempurna habis lah bunyi dia. Tapi kat sini dia dengung, cuma dia tidak orang tak apa secara penuh di hidung kita ni. Sebab tu kat sini kalau kita belajar dinamakan idgham bi gunnah naqis. Tidak sempurna. Dengung yang tidak sempurna. Mai. Tapi bila kata tak sempurna bukan bererti ianya tidak ada. Kena ada, cuma hakikatnya ia berlaku secara tidak sempurna. Nampak? Tu dia. Okey, apa pun bila kata je dengung mesti sampai hidung. Cuma beza sempurna ataupun tak sempurna itu sahaja. Yang penting tidak kosong. Mai yasha. Mai yasha. Gitu. Boleh ke semua? On tak on ni? Alright, yasha ni kita berhenti. Kalau kita tengok ni hukum asalnya ialah mak asli kan, sya. Tapi sebab dia jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, maka disebut sebagai mak wajib muttasil, yang mana kadar harakatnya 4 ataupun 5. Itu basic. Kita pun tahulah benda ni kan. Cuma disebabkan kita nak berhenti pada mak wajib muttasil ni, maka kita diberi pilihan untuk berhenti dengan kadar 6 harakat. Maknanya 4, 5, 6. Ingat, bukan 2, 4, 6. 4, 5, 6. Kenapa 6 ini boleh ada, dijadikan pilihan pada bacaan kita ini? Sebab ianya diiktiraf juga sebagai mad arid lisukun. Yang 6 harakat tu. Okey? Jangan, bukan 2, 4, 6. Hari tu pun ada yang keliru kan? So, 4, 5, 6. Kalau rasa tak boleh, tuan-puan ingat balik pada asal hukum. Itu saja. Pegang yang asal dulu. Nanti dah rasa okey sikit, dah betul-betul cekang, dah ingat dalam kepala benda ni, barulah kita simpan satu pemahaman yang lain pula. Bukanlah lain macam mana. Yang tadi itulah, kadar 6 harakat tu kan. Takut pening nanti. Itu je.
Kalau rasa susah nak ingat, fokus pada asas 4 ataupun 5. Sudah, selesai. Okay. Alright, semua on lagi. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Saya baca balik daripada awal. Laisa. Okay. Tuan-puan dengar dulu. Kemudian sekejap lagi kita baca sama-sama. Nak ikut miming dulu pun boleh. Tak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Okey, boleh kita baca sama-sama ni. Kita isti'azah dahulu, kemudian terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Okey, alhamdulillah. Kita sambung lagi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma, wa balik atas, wa ma dua harakat. Ni alif mat sebelumnya balik atas. Mat asli lah. Wa ma nun mati bertemu fa. Kat sini hukum nun mati bertemu fa ni ikhfa hakiki. Baru kita pegang, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Itu kata ikhfa tu sembunyi. Hakiki, ikhfa hakiki, sembunyikan dengan sebenar-benarnya. Sebutan ataupun lafaz nun itu. Dan kita bersedialah untuk menyebut huruf fa, yang mana ia termasuk dalam kelompok huruf ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa tuan-tuan dan puan? Ada 15 kan? Jadi fa ni termasuk daripada salah satulah 15 tu, daripada 15 tu. Dan kita kena kenal pasti fa ni hukum sifatnya tebal ataupun nipis. Kena kenal pasti dulu. Jadi kita tengok. Oh, tahu fa ni nipis, maka dengung kita pun ni nipis. Kita get ready untuk sebut huruf fa, bersedia untuk berada, meletakkan bahagian yang mana menjadi keutamaan untuk menyebut fa ni. So fa ni makhraj ni mana tuan-puan? Kat mana makhraj fa? Bibir mulut kita kan? Macam mana kita matikan? Af. Simple je, macam kita sebut huruf F. Itulah dia. Af. Wa ma tunfi, wa ma tunfiqu. Itu mudah saja. Untuk ikhfa pada fa ni dia mudah lah. Pada saya mudah. Baik, kemudian qaf ni baris depan qu isti'la. Huruf qaf tebal selamanya. Terangkatnya pangkal lidah bagi mengeluarkan bunyi tebal itu. Kita tahu tebal-tebal, tapi proses untuk mendapatkan suara tebal tu macam mana? Mesti kena angkat pangkal lidah. Kalau tak angkat, tak jadilah bunyi dia. Wa ma tunfiqu, ku. Nampak? Dia jadi seakan-akan huruf kaf, ku. Walaupun dalam kepala kita mindset kita ni nak sebut qaf. Tapi sebabkan tak angkat pangkal lidah, maka tak tercapailah sifat bagi qaf, iaitu isti'la. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Banyak ikhfa fa ni. Jom kita sambung balik kat sini. Qu ni kita dah tahu tebal. Kemudian baca dua harakat lah. Ada waw mat kat sini. Okey. Wa ma tunfiqu. Ni huruf ziyadah. Nampak ni? Huruf ziyadah. Ada pada tulisan, tetapi tiada pada bacaan. Boleh? Kemudian min khai. Nun mati bertemu kha, izhar halqi.
Nun mati bertemu kha. Nun mati ni kat sini point dia macam mana? Sebut nun tepat, jelas pada makhrajnya. Min, min, min. Itu kata izhar, jelas kan? Min khairin. Huruf kha pada atas kha. Kha pada atas kha. Tebal. Isti'la juga, terangkatnya pangkal lidah kita. Kha. Jangan kha, kha. Boleh? Cuba sebut tuan-puan. Kha. Cuba masing-masing yang sedang mendengar ni sebut ikut saya. Kha. Kha. Sekali lagi. Kuat sikit. Sekali lagi. Kuat sikit tuan-puan. Kha. Sekali lagi. Macam tu. Okey, pastikan sebut macam tu. Jangan bunyi kha. Kha. Okey? Sebut macam tu. Baik, kemudian ya tu, ya yang mati ni Yalin. Yalin. Macam biasalah, kena lembutkan. Sebutan. Lin ni maksudnya lunak kan, lembut. Jadi, ingat yang lembutnya pada ya. Jangan bawa pula pengaruh lembut tu pada kha sekali. Wa ma tunfiqu min khay. Kan tanya kenapa baca khay? Itu kan sifat lin. Bukan begitulah caranya. Kha. Khay. Khay. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Min khairin. Sekali lagi kita jumpa ikhfa. Tanwin bertemu fa. Bila tanwin bertemu fa ni, ikhfa hakiki lah. Sama je macam kat atas tu tadi kan, cuma dia tanwin. Bunyinya sama. Kita sedia nak sebut fa, kemudian kita tahu fa ni nipis. Khairin fa. Gitu. Boleh tuan-puan? On tak on ni? Fali. Ni huruf lam, satu harakat je. Fa, satu harakat. Li, satu harakat baris bawah. Fali. Fali. Fali anfusikum. Fali anfu. Nun mati bertemu fa. Lagi sekali. Ikhfa hakiki. Okay, ready nak sebut ni? Boleh? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. فَلِأَنْفُ. Satu harakat. Si, satu harakat. Kum. Kemaskan bunyi kat sini. Izhar. Jelaskan sebutan mim ni. Baik berhenti, baik sambung, tetap dibaca dengan jelas. Boleh? Boleh ke tuan-puan? Dapat tak ni? Mari masuk-masuk. Apa cerita tu? Ustaz dapat dengar tu. Itulah. Saya dengar tuan-puan sebut kha. Ada punya kha. Ada yang Elio tersembur pun ada. Baik. Saya baca balik daripada wama tunfiqu ni, tuan-puan dengar, kemudian kita baca sama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum. Pendeknya. Jom kita baca sekali lagi. Sama-sama Satu, dua, mula. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Boleh tuan-puan? Dapat? Siapa Ailio tersembur tak ada pagar?
Tuan-puan jangan jangan kuat sangat. Tersembur kat saya nanti kan. Okey, kita sambung lagi ni. Sikit lagi tuan-puan. Wa ma tun. Ni pun sama ikhfa ni. Dengar baik-baik Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kita tengok sama-sama. Wa ma, wa pada atas wa, ma asli. Okey. Dia lebih kurang je sebutnya macam kat atas tadi. Tunfiquna. Nun mati bertemu fa. Ikhfa hakiki lah. Okey, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan fa ni huruf nipis, maka dengung pun nipis. Wa ma tunfi. Wa ma tunfiqu. Wa ma tunfiqu. Qu tebal. Sebab apa tebal ni? Sebab dia isti'la. Kemudian di baris depan kita kena muncung. Wa ma tunfiquna illa ibtigha. Qu dua harakat. Ni waw mad. Na, nun baris atas na. Hamzah baris bawah i. Illa. Baik, kemudian la ni, daripada la ni, illa terus loncat masuk ba yang bertanda sukun ni. Illa ibtigha. Dapat tak? Na illa ibtigha. Ba ini qalqalah sughra, lantunan yang kecil, lantunan yang lemah. Illa ibtigha. Tira. Baik. Huruf ta baris bawah. Ti. Huruf ghain. Huruf ghain tebal selamanya. Ra. Ingat, untuk huruf ghain ni dia memang duduk sama tempat dengan huruf kha. Tapi pastikan tidak ada langsung bunyi tu pada huruf ghain. Jadi kita confuse nanti, tak tahu nak sebut mana satu sebenarnya ni. Kan, nak sebut huruf kha ke ra. Jadi kat sini huruf ghain, yang mana ghain dengan kha memang jauh beza sebenarnya bunyi dia tu. Kan? Ghain. Ghain baris atas apa? Ra. Ra, ri, ru. Cuba tuan-puan sebut. Okey? Sama-sama. Saya dengar tuan-puan baca. 1, 2, mula. Ra, ri, ru. Kalau kha pula, kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Dapat tak ni? Kha, khi, khu. Ra, ri, ru. Kha, khi, khu. Ra, ri, ru. Kan beza tu. Tapi benda ni kena latih lah tuan-puan kan. Dia nak dapat hari ni juga, mungkinlah ambil masa sikit. Tapi siapa yang dah okey, tak ada masalah lah. Kira lega lah kan. Tapi siapa yang masih lagi ada rasa macam kesukaran sikit untuk menyebut dua huruf ini, maka perlu banyakkan latihan. InsyaAllah lama-lama nanti kita dapat. Jangan risau. Yakin je. Okay. Ganahnya ustaz. Itulah. Kalau kita gabung dua bunyi tu memang ganah. Macam gangster tu kan. Alright. Illa btigha. Tak tahu mana satu nak sebut. Ghain pun nak, kha pun nak. Tercekik saya. Tercekik ya. Illa btigha. Illa btigha. Illa btigha. Illa btigha. Tira. Perik kerongkongnya. Okey nah. Tak apa, siapa yang dah okey, alhamdulillah, syukur. Ada kawan-kawan kita masih lagi yang susah. Ada yang gatal tekak nampak. Gatal. Udah nak kena sapu krim kat kerongkong tu. Kan? Gatal pula.
Banyak ujiannya. So, yang dah okey, bersyukur sebab dah boleh sebut. Yang tak boleh ni, tak apa. Latih banyak-banyak. Tuan-puan buat sendiri latihan tu. Tulislah kha pada atas, pada bawah. Buat gabungan huruf-huruf tu, latih sebut. Time tu nak termuntah ke, nak gatal ke, kulit nak terkoyak ke apa, tengkuk nak tercabut ke, tak apa, buat lah. Latih lah. Tak ada siapa pun tahu. Nama pun latihan, ya tak? Okay. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ Okay, kalau tadi ingat santai je bunyi dia. إِلَّا ابْتِغَاءَ. Pastikan bunyinya belakang tu. Jangan ra. Ataupun jangan bunyi terlalu hidung, tuan-puan. Bunyi terlalu hidung ni maksudnya banyak sangat pakai hidung. Illa btigha. Jadi huruf ra ini nanti dia terkejut. Dia kata, tuan aku ni nak sebut nombor 1 ni. Aku duduk kat kerongkong katanya. Aku bukan duduk hidung, dia kata. Huruf ra inilah dia khabar ke kita kan. Aku duduk kat kerongkong, bukan di hidung. Jadi bila berlakunya begitu, kita memaksa bunyi ron itu keluar daripada hidung, maka berlakulah kerosakan sifat kat situ secara tak langsung. Illa btigha. Mana nak datang bunyinya? Kan? Jadi cara kita nak kontrol suara pun kena baik. Macam saya pernah sebut live sebelum ni, lama dah. Saya bagi tahu kepada tuan-puan, kita nak baca Quran ni pun kena tahu range suara kita ni. Range orang putih. Okay. Kita kena tahu tahapan suara kita ni macam mana. Kalau kata suara yang jenis rendah tu, janganlah buat rendah. Kalau tidak, tumpah lah nak bacanya. Tahu tumpah tuan-puan, jenuh. Wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah. Tinggikan sikit. Wa ma tunfiqu. Kemudian janganlah tinggi sangat. Kau pancit awal. Faham maksud saya? Pancit awal. Wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Boleh baca macam tu. Macam saya baca buat tinggi ni kan. Tapi penat saya penat buat macam tu. Nak buat boleh. Macam rendah tadi, nak buat pun boleh rendah. Nampak? Itu semua main peranan tu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengawal nafas kita. Selalu ada orang isu nafas pendek ustaz, tak boleh. So itu bermula daripada benda-benda tu. Cara kita mengawal suara kita, posture badan kita macam mana dan sebagainya. Boleh nah? So kena jelas. Baik. Point dia tadi, roin tu jangan bunyi hidung je. Udah masuk ke lain tadi kan. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya dapatlah sesuatu pada pagi ini. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ. Panjang 4 atau 5 harakat kat sini, mad wajib muttasil. Okey, ni huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah nah. Mad wajib muttasil. Awajhillah. Wajhi. Huruf jim ni kita kena lantun dia lah. Qalqalah sughra. Wajhi. Okey. Wajhillah. Baik, kalimah Allah ni bila kita nak berhenti pada kalimah Allah, ianya mad arid li sukun. Kita boleh berhenti 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? Dapat tak tuan-tuan puan? Tapi musah tumpuk, ustaz boleh buat hal mengawal suara. Masuk pertandingan. Ush, Ida tak maunya. Jelas tak tuan-puan?
Nanti tuan-puan cuba duduk muhasabah balik. Cuba tengok. Mungkin ni saja saya kongsi pada tuan-puan kan. Mungkin selama ni kita baca, kadang-kadang kita rasa cepat sangat semput. Mungkin kita memulakan bacaan kita tu terlalu rendah sangat. Tak bersesuaian dengan tahapan suara kita. Okey, kalau buat terlalu rendah, itu bunyi macam nak hauk tu. Dah hujung tu. Macam tu. Okey. Macam Puan Zurina kata, tapi musabaqah suara besar-besar belaka. Sebenarnya tak pun. Itu seni. Kalau dalam musabaqah tu seni lain. Kan, dalam musabaqah starting dia contoh bayati, awal-awal tu memang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang tuan-puan kata besar-besar tu, itulah suaranya. Dipanggil suara qarar daripada bawah ni. Kan, bunyi tu bunyi tebal, bunyi pekat. Sebab itu paling rendah. Sebab apa? Nanti ada part dia nak kena naik sampailah tinggi melangit suara tu. Itu lain. Seni dalam musabaqah, dalam tarannum yang disebut sebagai tarannum mujawad. Itu lain tu. Ni cerita yang saya cerita ni tadi dalam kadar kita baca secara murattal. Kita baca contoh imam, kita baca dalam tadarus dan sebagainya. Kena tune dia punya starting tu. Okey, macam Puan Zurina suara memang besar kan. Macam tu lah contoh dia nah. Mana ke tadi? Wajhillah. Okey. Kita tengok wa ma tunfiqu. Saya baca sekali lagi, tuan-puan dengar dulu, sekali kita baca sama-sama. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Okey, kita baca sama-sama. Wa ma tunfiqu. 1, 2, mula. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Okey, selesai tuan-puan. Okey, kita habiskan insya-Allah. Satu baris ni sahaja lagi. Wa ma tunfiqu. Wa ma dua harakat. Okey, boleh. Nun mati bertemu fa. Wa ma tunfiqu. Boleh ke ni? Nun mati bertemu fa ni ikhfa hakiki. Wa ma tunfiqu. Boleh ke ni? Sama je. Nun mati bertemu fa, ikhfa. Bunyinya special je. Macam atas tu. Kemudian qu, sama juga. Tebal. Isti'la. Kemudian panjangkan 2 harakat. Wa ma tunfiqu min khairi. Boleh? Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf tunggu sekejap tau. Saya ada emergency sekejap. So saya tinggalkan tuan-puan 2 minit kejap. Boleh? Sebentar. Jangan keluar lagi. Tunggu 2 minit. InsyaAllah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syahni wad daraji,
عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عونوا فالتائر فينا أخ الوهاني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله يا رفيع شان ودرجي يا حبيب الله عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني كم إمام بعده خلافوا منه سادات بذا عرفوا وبآيات القرآن عونوا فالتائر فينا أخ الوهاني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا الله يا الله يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك. Okey. Berjoget kau mah ya. Baik, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Tadi saya turun je, ada emergency sikit. So baik, jadi alhamdulillah. Tuan-puan pun mungkin dah segar sikit kaki kan. Let sekejap tadi kita ada rest. Segar rasa, insya-Allah. Dengar lagu segar terus tak? Okey, minta maaf sekali lagi tuan-puan. Jadi jom kita sambung Ada lagi ke tu? Ke dah keluar? Ada orang Segar mata dengar lagu Ustaz. Itu nasib baik. Ini yang dah convert lirik itu. Dah tukar kepada Islamik punya lirik kan. Kerana yang lagu asal sudah mau bersilat mak-mak kat dapur. Ikan kat dapur tu hidup balik. Terkejut tengok apa kena ni.
Okey. Gurau tuan-puan Gurau. Astagfirullah. Okey, jom kita sambung insya-Allah. Jom, moh. Okey, fokus balik. Tadi dah selesai habis. Lagu tadi entah lagu apa saya main tekan je tadi. Lagu apa entah? Cindai. Cindai. Siapa penyanyi saya pun tak ingat. Norani apa? Idris, Noraniza. Tak kisahlah. Orang lama ya. Mai. Jom. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Jom kita sambung. Baris yang bawah ni. So, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma tunfiqu. Okey. Qu ni kita tebalkan. Tadi saya dah sebut isti'la. Tebal dua harakat. Bukan sebab dia tebal tu dua harakat. Tak. Dua harakat tu sebab ada waw mat kat sini. Okey. Qu. Muncung bibir sebab baris depan lah. Macam biasa. Ini huruf ziyadah. Huruf ziyadah ni kita tak perlu baca. Dia ada pada tulisan sahaja tetapi tiada pada bacaan. Boleh nah? Ustaz happy ke dapat hadiah ke tadi? Tak lah. Tak ada, bukan hadiah. Ada hair sikit. Syewah. Wa ma tunfiqu min kha. Dia ulang-ulang je tuan-puan. Aku tengok sama je dengan yang baris kedua tadi. Nun mati bertemu kha ni izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Min khairin. Ri. Ni idgham ni, tak perasan. Tadi yang atas tu ikhfa. Min khairin. Cuma yang kat sini ri di idgham pula. Okey, khai macam biasa bacaan lin. Khai, kemudian tanwin bertemu ya. Tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah ni jadi kat sini tuan-puan, bila tanwin yang baris bawah nak masuk ke ya ni kena hati-hati sikit bunyi dia. Sebab bunyi dia sekata tau. So ada kemungkinan kita melakukan kesilapan dengan membunyikan dia sekadar bunyi mat tetapi tidak ada idgham. Contoh min khairi. Nampak? Bila kosong jadilah bunyi macam mat. Min khairi. Tapi kalau kita fahami betul-betul bi gunnah, adanya unsur dengung, maka insya-Allah bunyi baiklah. Okey. Min khairi yuwaffa ilaikum. Min khairi yuwaffa. Min khairi yuwaffa ilaikum. Dapat tak? Min khairi yu. Kat sini dia nak jaga dia punya konsisten tu. Khairi yuwaffa. Dapat? Idgham bi gunnah. Dia beza kalau dengan idgham kat atas ni mungkin senang sikit. Man yasha. Betul tak? Nak dibandingkan dengan sebab dia baris bawah tu, tanwin baris bawah. Jadi bunyi je melepeh, so mungkin agak susah kita nak jaga gunnah, dengung kat situ. Min khairi. Tapi kalau tuan-puan sekali dah dapat kaedah je, teknik dia, insya-Allah memang tak ada masalah lah kat sini. Boleh tuan-tuan puan-puan? Suara ustaz macam Ustaz Tamizi. Ayuh. Jauh beza tu. Itu orang hebat tu, Ustaz Tamizi Ali. Orang duduk dalam TV. Lain maqam ni tuan-puan. Awak duduk dalam Facebook je. Okey. Min khairi yuwaffa ilaikum. Yuwaffa ilaikum. Fa bersabdu macam biasalah. Yuwaffa ilaikum. Hamzah baris bawah i. Jangan i. Ilaikum. Ya yang sukun. Sebelumnya baris atas. Kemudian kum ni kita jelaskan dia lah. Izhar syafawi.
jelaskan makhraj dan sifat mim. Ilaikum min khairi yuwaffa ilaikum wa antum nun mati bertemu ta wa antu nipis je. Sebab ta ni nipis kan. Jadi ikhfa yang kita lihat sekarang ni pun nipis lah. Wa antum la tuzlamun. Wa antum la. Dapat tak? Tum ni sekali lagi lah izhar syafawi juga. Jelaskan mim. La 2 harakat. Okey, la ni 2 harakat. Okey, untuk huruf ta baris depan dan selepasnya ada dha yang mati. Okey, tuan-tuan puan-puan. Huruf dha ni kita tahu. Dha ni bersifat tebal, betul tak? Jadi pastikan tebal itu wujud. Dan macam mana nak wujudkan suara tebal itu? Perlulah angkat pangkal lidah dan sehinggalah ke depan lidah ni. Sebahagian besar lidah ni kena angkat. Baru jadi. Boleh? Tuan-tuan perempuan dapat tak ni? Dan yang paling penting sekali berkenaan dengan makhraj lah. Makhraj huruf dha ni mana duduknya? Hujung lidah kan kena keluarkan sedikit. Keluarkan sedikit hujung lidah. Sama macam huruf sa, sama macam huruf zal. Cuma untuk dha ni dia bersifat tebal. La tuzlamun wa antum la tuzlamun. Tuz. Kalau kita meringankan bunyi dha ni dia jadi macam ni. Wa antum la tuz. Nampak? Tuzlamun. Tuz. Tak cukup tu. Tuz dengan tuz. Beza kan? Bunyi saya yang kedua tadi dengan apabila mengangkat pangkal lidah kita. Sebahagian besar lidah kita. Wa antum la tuzlamun. Boleh? Clear ke tak clear? Tuan-tuan, puan-puan. Min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu bunyi dia. Okey? Itu sahaja. Untuk lamun ma'arid lisukun, kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, kita boleh baca 6 harakat. Pilihlah. Kalau daripada atas tu kita dah 4, maka sampai penghujung lah kita 4. Macam tu kaedahnya. Boleh? Itu sahaja. Senang ke? Senang. Baik, saya baca balik daripada wama tunfiqu bawah ni, baris yang bawah sekali ni. Kemudian nanti kita baca sama-sama. Okey. Sedia? Boleh dengar dulu. Nanti kita ulang A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Okey, dah. Itu bunyi dah. Jom baca sama-sama sekali lagi, boleh? Ready? 1, 2, mula. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Boleh tuan-tuan dan puan. On tak on. Jadi selesailah kita punya bacaan pada pagi ini. Boleh tak kita baca dulu sama-sama daripada atas sampai dah habis? Boleh? Jom kita. Jangan keluar lagi lah. Kita baca daripada atas. Hari ni kita buat daripada nada rendah sikit tuan-puan. Boleh? Nak? Kita buat nada rendah. Nada rendah. Sekarang hauk bunyi ya. Okay, jom. InsyaAllah, jom kita mulakan Ready? Tarik nafas. Daripada mula. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik. Kita baca balik lagi sekali tuan-puan untuk tempo yang sedikit laju. Ni kita baca biasalah. Tadi tu rendah tuan-puan mesti susah nak ikut. Okay, ready? Tarik nafas. Cepat semput suara rendah. Semput kan? Jom, sekali lagi Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. صدق الله. Baik, alhamdulillah. Okey, selesai pengajian kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama daripada awal sehingga lah penghujung. Terima kasih semua
di atas kehadiran pada pagi ini. Hari ni hari Khamis kan. Jadi insyaAllah esok kita bertemu untuk minggu yang terakhir lah. Ya, sebelum kita bercuti hujung minggu. InsyaAllah. Tuan Tajamani. Okey, kejap. Ada request. Kejap mana ni? Walakinna Allah. Kalau 6 harakat saya baca balik Tuan-puan perhatikan di sini. Sekejap saya tanda ni. Mayyasha. Kat sini Mayyasha ni tadi saya kata boleh baca 4, 5 ataupun 6. Saya baca balik daripada sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Man yasha. Hujung sekali ada bunyi hamzah lah. Yasha. Belakang tu. Sebab hamzah mati kan, dengan sifat syiddahnya menahan suara daripada mengalir. Man yasha. Itulah bunyi dia. Boleh ke Tuan Tajamani kita? Dapat tak? Okey, sama-sama kepada sahabat-sahabat yang mengucapkan terima kasih Kita jumpa esok insya-Allah. Saya doakan agar urusan tuan-puan untuk hari ini hinggalah hari seterusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak pergi urusan vaksin dan sebagainya pun sama, saya doakan agar lancar segalanya. Sendawa. Ustaz berhenti 6 harakat ke? Ini soalan untuk apa? Yang saya baca tadi ke apa? Berhenti 6 harakat. Dia ikut tempo kita lah. Macam tadi saya baca laju kan. Man yasha. Macam tu. Kalau kita baca tempo lambat, so lewat lagi lah bunyi dia 6 harakat tu. Okay nah? So itu sahaja tuan-puan daripada saya, insyaAllah. Ampun dan maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu mungkin daripada saya sendiri. Dan maaf sekali lagi kalau ada gurauan saya ni membuatkan tuan-puan kecil hati kan. So saya minta maaf lah. Jangan disimpan dalam hati. Tak comel gitu kan. Boleh nah? Pasal hamzah kat ujung. Apa tu? Tuan Tajamani. Hamzah. Kenapa dengan hamzah tu? Okey ke? Hamzah tu kita mati kan macam biasa. Yasha. Hamzah kat ujung. Yasha. Itu je. Okay. Tak apa, nanti apa-apa boleh tanya dalam grup kita. Okey. Tak kecil hati. Seronok di hati. Masya Allah. Itu saja. Sekali lagi, kita berada di penghujung bulan tuan-tuan. InsyaAllah, siapa yang nak daftar untuk KOC, kita masih buka lagi sekarang ni, kita buka untuk Ustaz Azim punya kelas pada bulan 8 ni. So, siapa yang berhajat nak join untuk kelas Quran online kelas, InsyaAllah kita akan mula pada hari kelas ni hari Ahad pagi. Kelas ni Ahad pagi bersama Ustaz Azim. Nampak tu? 9 hingga 11 pagi insyaAllah. Jadi akan dimulakan pada awal Ogos lah. Okey, awal Ogos. Itu sahaja daripada saya. Siapa yang nak join untuk Ustaz Amir pun boleh juga. Tapi sebelah malam lah, hari Jumaat insyaAllah. Baik, itu sahaja. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati.
Watawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Alright, itu saja daripada saya. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keizinan kepada kita untuk bersama pada hari ini. Alhamdulillah, saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, jom kita layan dulu selawat insya-Allah. Jumpa lagi. Bye-bye. Diciptakan seorang insan, lembut hati berredup pandangan. Apabila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, jika terdengarkan aduhai ya Rasulullah, berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam jelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tingkah lakunya dijadikan sunnah, hadis adalah mutiara sabdanya. Wahai Nabi pilihan ilahi, di setiap langkahnya mencerminkan syurga, tak tergambar tinggi pekertinya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, عطفتي يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم كرامي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nun di akhirat sana sedang menunggu diri kita, sang kesuma bidadari syurgawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya Rasulullah sentiasa mengingati kita. Bertanyalah pada hati kita, cintakah kita padanya? Mengapa kita lega? Sedarlah dunia hanya sementara, cuba syafaatnya yang lebih utama.
Berakhirlah sudah penantian Aminah untuk mendapatkan seorang putra. 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahirlah bakal pemimpin manusia. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam sedunia. Kehadirannya baginda bagaikan purnama menerangi malam gelita. Muhammad Rasulullah, Muhammad ya Habiballah, kebanggaan umat Islam semua. Tangis dalam doaku merindukan dirimu, munajat dalam syaduku mohon restu. Hati gundah gulana diam tak berirama, seandainya ku bisa bertemu denganmu. Tangis dalam doa, tangis dalam doa, munajat dalam syaduku, demi kata janji. Satu dan apa seandainya ku bisa bertemu denganmu. Ya Rasul, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.